Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya harap tuan-tuan semua sihat dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas tajuk terakhir yang kita sampai adalah tentang al-mabni minal asma' wal mabni minal asma' dan juga al-mu'rab minal asma'. Minggu lepas kita belajar tentang al-mabni wal mu'rab. Pertama kita belajar isim-isim mabni. Dia ada isim, dia ada fi'il. Maksudnya isim ada isim mu'rab, ada isim mabni. Fi'il pun ada fi'il mu'rab dan ada fi'il mabni. Cuma huruf saja. Al-harf semuanya mabni. Dia tidak ada mu'rab. Apa tujuan kita belajar isim mu'rab, isim mabni? Sebab nanti dalam bahagian al-murakkabat kita dah bagi tahu minggu lepas bagi yang hadir minggu lepas macam dah dengar lah. Cumanya yang tak hadir itu pastikan rakaman minggu lepas tu kena ikutilah. Sebab ini hari kesinambungan daripada yang minggu lepas. Sebab dalam An-Nahwu ni saya kata ada dua bahagian. Pertama al-mufradat, yang kedua al-murakkabat. Al-murakkabat ni adalah ayat. Al-mufradat ni bukan ayat. Fokus utama Nahwu pada al-murakkabat ni iaitu umdah, fudlah dan ma bainahuma. Umdah ni iaitu mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il. Ini umdah. Dan beberapa lagi yang kita akan tahu bila kita sampai al-murakkabat nanti. Fudlah ni macam maf'ul mutlaq, hal dan lain-lain. Bainahuma ni idhafah. Ini fokus utama ilmu nahwu, iaitu kita membahaskan tentang perkataan dalam ayat. Tapi sebelum sampai ke al-murakkabat ini, kita perlu tahu beberapa benda di peringkat kalimah, di peringkat bukan ayat. Maksudnya kita akan melihat kalimah dari beberapa sudut yang akan digunakan dalam bahagian murakkabat nanti. Contohnya kita melihat kalimah daripada 3 sudut. Pertama, taksimul kalimah daripada sudut isim, fi'il, huruf. Kemudian kita melihat juga, sebab apa kita melihat kalimah, perlu pembahagian kalimah kepada isim, fi'il dan huruf. Kerana di dalam bahagian al-murakkabat ni, ada benda-benda yang syarat dia adalah isim. Jadi maka kita perlu tahulah kalimah apa yang isim. Di dalam al-murakkabat ni ada bahagian-bahagian tajuk-tajuk yang kita hanya boleh menggunakan fi'il, kita tidak boleh menggunakan isim. Oleh sebab tu kita perlu tentukan mana kalimah isim, mana kalimah huruf, mana kalimah yang dia adalah fi'il. Dan juga dalam bahagian-bahagian ni ada tempat-tempat di mana huruf memainkan peranan penting untuk menentukan sama ada kalimah itu di Arab sebagai mubtada, khabar, atau di Arab sebagai wasf, kemudian fa'il, sadar khabar. Mubtada, kemudian fa'il, sadar khabar. Contohnya apabila ada hal, contohnya. Ini semua kita belajar. Kenapa kita belajar tentang taksimul kalimah? Sebab pembahagian ini penting untuk kita belajar dalam bab al-murakkabat nanti. Yang kedua, kita belajar tentang mabni dan mu'rab. Kenapa kita belajar tentang mabni dan mu'rab? Kerana dalam al-murakkabat nanti, di sini, di peringkat sini, kalimah akan terkesan apabila dia berada di sini dan di sana. Kalimah bahasa Arab ini dia akan, apabila dia jadi fa'il, dia akan jadi begini. Apabila dia jadi maf'ulun bihi, dia akan jadi begini. Apabila dia jadi majrur, dia akan jadi begini.
itulah sebabnya kita perlu belajar tentang al-mabni dan mu'arab. Apabila kita belajar tentang al-mabni wal mu'arab, kita dapati bukan semua kalimah yang akan berubah. Ada kalimah dia statik, dia tidak berubah. Dia kekal dalam bentuk asal dia. Walau di mana tempat sekalipun dia berada, maka dia tidak berubah. Maka oleh sebab itu kita perlu belajar tentang al-mabni wal mu'arab. Sekiranya kalimah itu mabni, dia tak berubah. Sekiranya kalimah itu mu'arab, dia akan berubah. Sebab itu ulama nahu letakkan tajuk al-mabni wal mu'arab dalam bab al-mufradat. Bukan kerana kita nak belajar dia, kerana dia sangat sangat mustahak untuk kita belajar tentang al-murakkabat nanti. Kemudian kita belajar tentang an-nakirah wal ma'rifah. Kenapa kita perlu belajar tentang an-nakirah wal ma'rifah? Sebab di dalam bab al-murakkabat nanti, status kalimah itu dari sudut nakirah atau ma'rifah sangat-sangat penting. Kerana di dalam al-murakkabat nanti, di dalam ayat nanti, ada bahagian-bahagian dalam ayat yang kita tidak boleh menggunakan, melainkan dia adalah isim ma'rifah. Contohnya adalah sahibul hal. Sahibul hal mesti isim ma'rifah. Antaranya lagi adalah secara prinsipnya mubtada'. Mubtada' mesti isim ma'rifah secara prinsipnya. Di sana, di dalam al-murakkabat nanti, kita akan belajar tempat-tempat atau unsur-unsur dalam ayat di mana dia tidak boleh, melainkan dia adalah isim nakirah. Contohnya adalah hal. Contohnya adalah tamyiz. Contohnya adalah maf'ul mutlak. Ini semua bergantung kepada bab al-mubtada', al-mubtada' khabar, bab hal, bab tamyiz, bab maf'ul mutlak. Semua ini bergantung kepada pengetahuan kita terhadap an-nakirah wal ma'rifah. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan belajar an-nakirah wal ma'rifah, tuan-tuan kena letak di dalam fikiran tuan-tuan bahawa nakirah ma'rifah ni adalah benda yang tuan-tuan akan guna di dalam bab al-murakkabat. Oleh sebab tu, pengajian nahwu itu mesti digabungkan di antara al-mufradat dan al-murakkabat. Maksudnya, setiap kali tuan-tuan belajar tentang fa'il ataupun tentang tamyiz misalnya, tuan-tuan kena rujuk kembali kepada bahagian al-murakkabat. Maksudnya, dalam bab tamyiz, kuncinya adalah kita kena tahu nakirah. Sebab tamyiz mesti isim nakirah. Dalam bab maf'ul mutlak misalnya, kuncinya adalah ismu jins, makna yang kita belajar dulu ni. Pembahagian kalimah kepada isim jins, isim alam dan isim jins. Sebab untuk menjadikan dia sebagai maf'ul mutlak, maka dia perlu isim jins makna. Isim jins makna ni adalah mafdar. Ini saja yang akan kita belajar dalam bahagian al-mufradat. Apa saja yang tuan-tuan tidak, macam tuan-tuan rasa macam tidak disebut dalam tiga benda ni. Sebenarnya dia adalah subtopik di bawah tajuk tiga-tiga tajuk ni. Sekiranya pembahagian kalimah itu, al-mufradat ni maksudnya al-kalimah lah. Al-kalimah. Al-murakkabat ni maksudnya al-jumal. Al-jumlah, ayat. Sebenarnya tuan-tuan tidak nampak mana-mana perbahasan ilmu nahu dalam bahagian mufradat yang tidak disebut dalam salah satu daripada tiga-tiga benda ni. Dia adalah subtopik di bawah setiap salah satu daripada tiga-tiga tajuk ni. Dan sekiranya pembahagian ataupun pembincangan tentang kalimah itu tidak memberi apa-apa faedah di bahagian murakkabat ini, maka ilmu nahwu tidak akan menyentuh dia walaupun di dalam bab mufrad. Contoh dia pembentukan atau pembahagian fi'il kepada fi'il mazid, fi'il mujarrad, fi'il huruf tambahan, huruf tidak ada huruf tambahan, sama ada huruf illah atau tidak ada huruf illah. Semua itu tidak akan dibahaskan oleh ulama nahwu. Kenapa? Kerana dia tidak memberi kesan pun kepada kepada bahagian ni, kepada bahagian murakkabat ni. Apa saja yang tidak memain peranan dalam bahagian murakkabat ini, maka ia bukan tugas ilmu nahwu. Ia bukan tugas ilmu nahwu. Okey, sekarang kita dah belajar tentang isim mabni dan isim mu'arab. Sekarang kita belajar tentang fi'il mabni dan fi'il mu'arab. Al-mu'arab min al-af'al maksudnya fi'il mu'arab. Fi'il mu'arab ada satu saja. Fi'il mu'arab, bila saya sebut fi'il mu'arab, maknanya fi'il itu akan terkesan dengan amil, faktor yang akan menyebabkan dia berubah. Pertama, al-mudhari'. Al-mudhari' ni tuan-tuan kena tahulah. Al-mudhari' ni
Al-mudhari' ni yang yaf'alu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'aluna, af'al. Itu fi'il mudhari'. Itu saya pasti tuan-tuan tahu sebab kita dah letakkan satu saranan agar yang mengikuti kelas ni adalah mereka yang ada latar belakang bahasa Arab. Yaf'alu. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' al-'ari min nun at-taukid al-mubashir. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan nun at-taukid al-mubashir. Nun at-taukid al-mubashir ni nun taukid yang terus bersambung dengan fi'il mudhari' itu. Contohnya yazhabu. Hujung fi'il mudhari' adalah ba. Jadi apabila ada nun taukid selepas dia, macam contohnya kita kata yazhabanna, maka fi'il mudhari' ni mabni. Kalau nun taukid itu memasuki fi'il mudhari' tapi tidak terus kena kepada fi'il mudhari'. Contoh dia yazhabuna. Di manakah fi'il mudhari'? Ini penting. Fi'il mudhari' hanya bermula daripada ya, zal, ha, ba. Ini saja fi'il mudhari'. Waw ini bukan fi'il mudhari'. Waw ini waw fa'il, waw jama'ah. Nun di sini alamatul raf'. Apabila ada nun taukid misalnya, nun taukid datang ke atas fi'il yazhabuna ini, maka sudah tentu nun taukid ini dia tidak akan datang ke atas fi'il mudhari'. Sebenarnya dia datang ke atas nun. Macam tu. Yazhabu nan na. Macam tu. Jadi nun taukid ini dia bukan kena kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni tang dekat ba ni saja fi'il mudhari'. Kalau orang tanya yazhabuna, mana fi'il mudhari' dalam perkataan yazhabuna? Fi'il mudhari' dalam yazhabuna adalah ya, zal, ha, ba. Itu saja fi'il mudhari'. Ini bukan fi'il mudhari'. Jadi apabila nun taukid datang ke atas fi'il mudhari' yang macam ni, maka fi'il mudhari' macam ni bukan mabni. Dia masih lagi mu'rab. Jadi yazhabunanna ini soal peralihan ni, soal peralihannya yazhabunanna. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah nanti macam mana nun dua nun ni dibuang, kemudian tembungnya dua tanwin, kemudian dihazaf, dibuang nun tanwin, dibuang tanwin, akhirnya jadi yazhabunna. Yazhabunna ini bukan mabni. Kemudian nun at-taukid. Kemudian nun al-inas. Kalau fi'il mudhari' berhubung dengan nun al-inas seperti yazhab, yazhabna. Nun al-inas ni, maka ini pun mabni. Dengan bahasa yang lebih mudah, kalau kita senaraikan fi'il mudhari', kita kata yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna, tazhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Kalau kita senaraikan semua bongkar-bongkar fi'il mudhari' ini, sekiranya fi'il mudhari' yang macam ni, yadhhabu, tadhhabu, tadhhabu, adhhabu, nadhhabu. Satu ni, yang ini. Sekiranya yang saya garis merah ni bertemu dengan nun taukid, maka dia mabni ala al-fath. Dia mabni atas fathah. Yang ni kita kata yazhabanna, tazhabanna, tazhabanna, azhabanna, nadhhabanna. Dia mabni. Selain daripada ini, selain daripada yazhab, tazhab, tazhab, azhab, nazhab ni, selain daripada ni, walaupun dia berhubung dengan nun taukid, dia tidak akan mabni. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari' yang di sini, tazhabna, ada nun niswah belakang dia. Dengan yazhabna, ada nun niswah di belakang dia. Ini mabni. Mabni ala sukun. Kalimah-kalimah yang kita jamakkan sebagai jamak muannas salim itu pertama sekali wasfun muannas. Wasfun muannas ataupun alam muannas. Yang kedua, kalimah yang kita boleh jamakkan dia sebagai jamak muannas salim itu adalah masdar. Khususnya masdar yang bukan sulasi.
Kalau dan juga masdar yang merupakan isim marrah untuk sulasi. Darbah jamak dia darabat. Fa'lah jamak dia fa'alat. Yang ketiga apa kalimah yang musta'arah, kalimah kata pinjam yang bukan bahasa Arab, bahasa asing tapi dia diarabkan. Komputer kita kata komputerat, telefon kita kata telefonat, bas kita kata basat, banyaklah. Ishtaraitu qalaman ams, malam saya beli sebatang pen. Sebatang pen di sini, sebatang pen tertentu yang saya tahu, penutur tahu. Walaupun pendengar tak tahu pen mana satu pen, tapi penutur tahu. Pen tu pen apa? Ja'ani rajulun ams, seorang lelaki datang kepada aku semalam. Orang yang datang kepada saya semalam itu adalah orang yang tertentu. Penutur tahu siapakah lelaki itu. Penutur maksudkan lelaki tertentu. Bukan penutur main letak saja mana-mana lelaki. Lelaki tertentu yang khusus. Itu makna kata isim nakirah di dalam ayat penyata dia membawa makna khusus. Contohnya, ja'a rajulun ila ibn Umar radhiyallahu anhuma faqala rajulun nadhara an yasuma yawman. Ja'a rajulun ila ibn Umar. Seorang lelaki datang kepada Ibn Umar. Dalam hadis Nabi SAW disebut dalam hadis ini, ja'a rajulun ila ibn Umar. Seorang lelaki datang kepada Ibn Umar. Lelaki ini lelaki tertentu kan? Lelaki mana-mana lelaki pun. Lelaki tertentu. Yang kedua, al-qa'idah yang kedua, an-nakirah yu'tabar fiha qaidul wahdah. An-nakirah ni dia membawa unsur makna satu, membawa makna satu. Nakirah ni dia membawa makna satu. Contohnya dia kata tazawwajtu imra'atan. Aku berkahwin dengan seorang, aku menikahi seorang wanita. Pertama, wanita itu wanita tertentu, bukan umum. Mana boleh dia berkahwin semua orang, dia kahwin seorang saja. Dan yang kedua, yu'tabar fiha qaidul wahdah. Dia membawa makna seorang. Bila kata tazawwajtu imra'atan, maksudnya aku kahwin seorang saja. Ishtaraitu kitaban, aku beli sebuah buku. Makna kata memang sebuah buku dia beli. Bukan dia maksudkan kitab secara umum, tapi kitab khusus dan kitab itu sebuah saja. Maksudnya ishtaraitu kitaban. Lau qala ar-rajul li zawjatihi, kalau seorang lelaki berkata kepada isteri dia, in walati zakaran fa anti taliq. Jika engkau beranak anak lelaki, fa anti taliq. Fa waladat zakarain, kemudian dia lahir anak lelaki kemak, dua orang. Adakah talak itu jatuh? Lam yaqa talak. Talak tidak akan terjatuh. Kenapa? Karena suami dia kata in walati zakaran. Zakaran di sini maksudnya lelaki dan seorang. Satu. Lelaki dan satu. Tiba-tiba anak dia lahir dua orang anak lelaki, kembar. Maka talak tidak akan jatuh. Tuan-tuan faham tak? Faham tak benda ni? Faham tak ni? Faham. Okey. Al-qa'idah yang ketiga, an-nakirah fi siyaq al-imtinan ta'um. An-nakirah dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pengurniaan, dia membawa masuk umum. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Kami turunkan kepada engkau daripada langit air. Liyutahhirakum bihi. Asalnya isim nakirah dalam ayat penyata dia membawa makna khusus. Maksudnya sepatutnya wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, kami turunkan kepada engkau daripada langit satu air untuk membersihkan engkau. Tapi adakah satu jenis air saja yang turun daripada langit? Tak. Semua jenis air yang turun daripada langit adalah untuk kita guna dia untuk bersuci. Air hujan, air embun, hujan batu, salji, apa semua tu daripada langit. Semua tu
kita digunakan untuk, maknanya umum, semua jenis ayat yang turun daripada, semua jenis air yang turun daripada langit, membawa semua jenis air yang turun daripada langit, kita boleh guna dia untuk bersuci. Kalau orang tanya kita, bukankah isim nakirah di sini fi siyaqil isbat? Isim nakirah di sini berada di dalam ayat isbat, bukan ayat penyata, bukan ayat nafi. Kita kata ya, tapi dia juga berada di dalam siyaqul imtinan. Siyaqul imtinan maksudnya konteks pengurniaan. Allah nak kurniakan kepada kita benda ni, nikmat Allah SWT. Bila ia adalah nikmat, pengurniaan, maka ia membawa masuk umum. Ini berkenaan dengan Al-Quran. Yang ketiga, al-qa'dah an-nakira fi siyaqin nafi awin nahi awin syar awin istifham al-inkari ta'um. Isim nakirah yang berada di dalam ayat nafi, ayat larangan, ayat syarat, ayat tanya, inkari, atau tanya saja. Ta'um. Semuanya membawa maksud umum. Okey. Contoh saya kata, ma ra'aitu rajulan fis suq. Maksudnya aku tidak nampak seorang lelaki pun. Mana-mana lelaki termasuk dalam ayat ini. Mana kata aku tidak nampak seorang lelaki pun di dalam rumah. Maksudnya lelaki di sini, mana-mana lelaki pun aku tak nampak di dalam rumah. Jadi umum. Beza dengan ayat ja'a rajulun ams dalam ayat isbat. Seorang lelaki telah datang semalam. Ini bukan maksud mana-mana lelaki, lelaki tertentu. Ini khusus. Dalam ayat penyata khusus. Dalam ayat nafi umum. Tuan-tuan faham tak poin ni? Tuan-tuan faham tak? Jelas tak? Ada? Jelas. Okey. Yeah. Saya takut ni. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan bagi tahu lah. Sebab dia bila satu benda tak faham, bila datang yang kedua lagi tak faham, bila datang yang ketiga lagi tak faham. Bila datang yang keempat, katuk buku tu. Tak faham langsung. Jadi sebab tu tuan-tuan, walaupun benda tu sikit-sikit kita faham, tuan-tuan bagi tahu saya. Lam ya'ti ahadun ams. Lam ya'ti ahadun ams. Apa makna dia? Siapa nak terjemah? Jadi siapa pun yang datang semalam. Tiada siapa pun datang semalam. Mana siapa pun tak datang. Walaupun seorang. Tapi kalau kita kata atani ahadun ams, apa maksud dia? Ini ayat isbat. Ada yang datang, seorang yang datang pada dia semalam. Seseorang datang kepada aku semalam. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari di mana sesiapa pun nafsun, mana-mana jiwa tidak memiliki jiwa yang lain apa-apa pun. Wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu semua urusan, semua hal milik Allah SWT. Itu juga apabila dia berada dalam ayat larangan. Kita kata la tadrib ahadan. Apa maksud dia? Jangan pukul sesiapa pun. Jangan pukul sesiapa pun. La tadrib ahadan. Ahadan ini adalah isim nakirah yang berada fi siyaqin nahi. La tadrib, jangan pukul. Kita ambil contoh lain. La tuqabil rajulan. Okey, terjemah. Siapa nak terjemah? Jangan jumpa mana-mana lelaki. Okey, la tuqabil rajulan. Jangan jumpa mana-mana lelaki pun. Kalau ayat macam ni, qabaltu rajulan. Terjemah. Saya jumpa lelaki. Saya jumpa seorang lelaki. Ya. Lelaki tertentu. Ini khusus. Ini umum. Faham? Okey. Syarat. In ja'aka rajulun. Nak tanya saya, Ya, silakan. yang Qabil tu
Rojulan ni kalau kita nak bagi tahu yang pendengar yang dia pun tahu lelaki mana yang kita jumpa, kita letak alif lam lah macam tu tak? Kalau pendengar pun tahu dia lelaki mana yang kita jumpa, kita kena letak alif lam. Tu saya masuk bab isim ma'rifah tadi. Okey. Kalau kita nak kata laki mana, kita qabaltur rajul. Bila kita kata qabaltur rajul, saya jumpa laki itu. Pendengar pun tahu laki mana. Okey. In ja'aka rajulun fa akrimhu. Apa maksud dia? Cuba terjemah. In ja'aka rajulun fa akrimhu. Sekiranya datang kepada engkau seorang lelaki, maka muliakannya. Seorang laki kan lelaki? Uh, Ini ayat ni. Ayat Lelaki syarat umum. ni. Mana lelaki? Terjemah dia, jika mana-mana lelaki datang kepada engkau, muliakan dia, kan? Sebab apa kita kena terjemah mana-mana lelaki? Kenapa? Sebab dia maksud umum. Kenapa umum? Kerana dia berada di dalam ayat Syarat. Okey, kalau kata ja'aka rajulun ams, kemarin, ini terjemah macam mana? Ja'aka rajulun ams. Puan. Telah datang kepada engkau seorang lelaki kemarin. Ya, ini khusus ke umum? Khusus. Ayuh, khusus. Tuan-tuan faham betul-betul benda ni? Okey. Jadi tuan-tuan kena tahu bahawa isim nakirah yang berada di dalam ayat isbat. Ustaz. Tadi tu Ustaz berapa jelas Ustaz? Yang syarat, isim syarat itu, beza yang khusus dengan umum tu. Yang dua tu. Anja rajulun fa'ak. Faham tu dengan yang bawah tu. Tak berapa perbezaan dia, tak apa nampak. Saya bukan aliran Arab Ustaz. Saya Okey, tak apa. Pertama faham ayat syarat tak? Tak faham lagi kan ayat syarat kan? Ayat syarat saya faham. Okey. Ada tu kan? Ada. In ja'aka rajulun. Kalau dalam ini ayat syarat. Bila ayat syarat umum. Okey? Okey. Ja'aka rajulun, ini ayat yang mula-mula kita belajar tadi. Ini ayat penyata. Ayat penyata khusus. Okey. Jadi seorang lelaki lah. Seorang lelaki tu maknanya khusus lah. Kat sini rajulun ni tak boleh translate sebagai seorang lelaki juga. Mana-mana lelaki. Mana? Yang mana? Yang ayat syarat tu bukan seorang lelaki juga ke dia punya translation dia? Kalau kita nak kata in ja'aka rajulun fa'akrimhu, jika seorang lelaki datang kepada engkau, fa'akrimhu, kalau ayat itu boleh diterima dalam bahasa Melayu, maknanya mana-mana lelaki pun, okeylah, terjemahlah macam tu. Faham? Saya tak mau bahas bahasa Melayu ni sebab saya ada banyak benda lagi nak bahas ni. Okey. Okey. Contoh dia kata, lepas tu dia kata idza waqa'at isman lila an-nafiyah lil jins. Kalau isim nakirah tu dia jadi isim kepada la an-nafiyah lil jins. Ini juga la an-nafiyah lil jins yang akan dipelajari dalam al-murakkabat nanti. Ataupun dia jadi majrur dengan sebab min, maka dia ketika itu umum seumum-umumnya. Tidak ada keberangkalan lagi umum atau tak umum. Dia umum seumum-umumnya. Contohnya fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah. Jadi la ni adalah an-nafiyah al-jins, maka ilah di sini dia bermaksud umum. Sebab la an-nafiyah al-jins ini apabila dia memasuki isim nakirah, maka isim nakirah itu akan menjadi maksud umum tanpa ada ragu-ragu, tanpa umum tahap tertinggi. La ilaha, tiada Tuhan langsung melainkan Allah SWT. Ma min ilahin illallah. Apabila dimasuki oleh min az-zaidah. Ma min ilahin illallah, maksudnya tiada Tuhan yang disembah langsung. Tak ada langsung. Tak ada keberangkalan. Aku ada yang ini. Tak ada. Tidak ada langsung. Ma ja'ana min bashir wala nazir.
tidak ada langsung Bashir, orang yang mendatangkan berita gembira, ataupun yang ni sebaliknya datang kepada kami. Kalau min. Kalau tuan-tuan kata ma jaa ahadun, tidak ada seorang pun yang datang, itu menafikan, memang menafikan mana seorang pun tak datang, siapa pun tak datang. Tapi kalau tuan-tuan nak tegas lagi, tuan-tuan kata ma jaa min ahadin, siapa pun tak datang. Siapa pun tak datang. Siapa pun tak datang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Contoh an-nahi ni, sembah Allah dan jangan sekutukannya dengan sesuatu pun. Syai'an di sini apa-apa kita tak boleh jadikan sebagai sekutu ketika kita menyembah Allah SWT. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika engkau nyatakan sesuatu di sini, sesuatu tertentu ke, sesuatu apa saja, sesuatu apa saja,